Terima kasih Yang di-Pertua. Pertama sekali sedikit permintaan kepada Yang di-Pertua. Tadi semasa Perdana Menteri bercakap, beliau mengatakan bahawa isu pelantikan KT SPRM adalah bergantung pada sejauh mana Parlimen boleh bergerak pantas. Jadi saya mohon Tuan Di-Pertua bagi bawa standing order mana tu? saya mohon Tuan di-Pertua segerakan supaya jangan jadi alasan Parlimen yang lewat. Jadi bagaimanapun Tuan di-Pertua, saya mohon soalan nombor 4. Okey, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih kepada Yang Berhormat Tarsik Gelugur di atas soalan yang diberikan tadi. Datuk Yang di-Pertua, sebelum saya menjawab soalan ini, izinkan saya memberi sedikit penjelasan berkenaan dengan kegunaan istilah yang selalu digunapakai oleh ahli Parlimen yang kadang-kadang tidak menepati kegunaan istilah tersebut. Yang pertama ialah berkenaan dengan perkataan monopoli. Monopoli ialah keadaan di mana hanya ada satu pemain sahaja di dalam satu-satu industri, iaitu monopoli. Jadi semua industri yang disebut oleh Tarsik Gelugur seperti simen, ayam, telur, gula ni bukan monopoli, Datuk Yang di-Pertua. Kedua, monopoli tidak menyalahi undang-undang. Kerana Malaysia tidak ada undang-undang anti monopoli, Datuk Yang di-Pertua. Kemudian yang ketiga, monopoli menjadi salah apabila pemain industri menyalahgunakan kedudukan mereka yang dominan, dan mereka mendominasikan keadaan dalam pasaran. Manakala perkataan istilah kartel pula berlaku apabila sekumpulan pemain industri berjumpa, berpakat serta membuat pakatan untuk menentukan beberapa perkara atau yang di-Pertua seperti menentukan harga, menentukan kawasan, menentukan jumlah pengeluaran. Jadi supaya berlaku tiada persaingan. Jadi Datuk Yang di-Pertua menjawab seterusnya kepada soalan Tarsik Gelugur tadi untuk makluman ahli yang berhormat, Suruhanjaya Persaingan Malaysia atau lebih dikenali sebagai MyCC ialah satu badan bebas bertanggungjawab untuk menguatkuasakan Akta Persaingan 2010 yang dilaksanakan untuk menggalakkan persaingan sihat yang seterusnya akan merangsang produktiviti dan inovasi. Lantas menjadikan pilihan produk atau servis yang lebih banyak kepada pengguna dan kualiti yang lebih baik pada harga yang berpatutan. Tuan Yang di-Pertua, MyCC memainkan peranan sebagai entiti yang boleh menjalankan siasatan ke atas perjanjian anti persaingan ataupun kartel dan penyalahgunaan kuasa dominan atau monopoli di kalangan pemain industri serta mengambil tindakan tegas berdasarkan kuasanya di bawah Akta Persaingan 2010 terhadap pihak-pihak berkenaan. Jadi sehubungan dengan itu, MyCC telah menubuhkan satu pasukan khas pada Ogos 2022 berjaya menyelesaikan penyiasatan atas dakwaan kartel di kalangan pemain industri ayam dan telur serta mengeluarkan keputusan cadangan terhadap 5 syarikat pengeluar makanan ayam kerana didapati melanggar Seksyen 4 Akta 712 melalui satu perjanjian anti persaingan atau kartel dalam pasaran makanan ayam. Itu yang pertama, maksudnya MyCC boleh melaksanakan siasatan. Kedua, apa yang telah dilakukan, yang boleh dilakukan oleh MyCC ialah siasatan kartel tipuan bida yang melibatkan perolehan kerajaan sebagai keutamaan aktiviti penyiasatan dan penguatkuasaannya. Setakat ini MyCC sedang aktif menyiasat lebih dari 500 syarikat atas dakwaan terlibat dalam kartel tipuan bida berkaitan perolehan kerajaan. Nilai yang terlibat adalah lebih dari 2 bilion ringgit. Untuk Yang di-Pertua, perolehan kerajaan yang menjadi fokus penyiasatan MyCC sekarang adalah sektor perkhidmatan, makanan, pembinaan dan perbekalan. Tipuan bida merupakan ancaman besar kepada ketirisan perolehan awam dan boleh menafikan peluang untuk pembida yang bersaing secara adil dan mengganggu proses persaingan sama sekali. Jadi, boleh saya teruskan sikit lagi Tuan Ketua berkenaan dengan menambah persaingan dalam pasaran import gula. Apa yang kementerian telah lakukan ialah pengeluar makanan dan minuman kini boleh memohon permit untuk mengimport gula. Jadi boleh memohon kalau dia FMB dengan izin. Dan seterusnya MyCC akan meminda Akta Persaingan 2010 tadi untuk memberi kuasa penyiasatan dan penguatkuasaan yang lebih
ya, lebih efektif dan lebih efisien, dan seterusnya memperkenalkan rejim kawalan penggabungan ataupun merger control regime. Jadi itu dia langkah-langkah yang dilakukan oleh MyCC iaitu individual. Terima kasih. Sila Tan Sri Gugur. Terima kasih Tuan Dipertua, terima kasih Berhormat Menteri. Saya tertarik bila Berhormat Menteri kata tadi bahawa monopoli tidak menyalahi undang-undang. Habis tu apa yang Perdana Menteri tiap-tiap hari duk menyerang monopoli ni? Adakah Perdana Menteri tak tahu mengenai undang-undang dan menyerang perkara yang tak salah? Mungkin Perdana Menteri perlu jelaskan kepada Perdana Menteri mengenai hal ini. Bagaimanapun permohonan saya Berhormat Menteri ialah sekian lama kita bercakap mengenai isu supply chain, terutama dalam sektor makanan lah. Dan ini sampai sekarang belum selesai dan kesannya ialah kepada rakyat yang mana bebanan kos sara hidup terus meningkat. Adakah kerajaan dan mungkin boleh kerajaan bentangkan satu laporan terperinci mengenai isu supply chain ini dan bagaimana kita boleh mewujudkan more perfect competition untuk menangani masalah yang tadi Menteri jelaskan, term-term itu sebenarnya berkaitan dengan imperfect competition within a free market system. Terima kasih. Sila Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Tasik Gelugur. Datuk Yang Dipertua, mungkin Yang Berhormat Tasik Gelugur ada tertinggal mendengar apa yang saya katakan tadi. Saya katakan kita tak ada akta anti monopoli, Datuk Yang Dipertua. Maka monopoli itu tidak menyalahi undang-undang. Bila ia salah, apabila dia menyalahgunakan kedudukan dominan mereka. Ya, jadi apabila mereka menyalahgunakan kedudukan dominan mereka, maka ia menjadi kesalahan. Jadi soalan seterusnya berkenaan dengan supply chain. Yang Berhormat Tasik Gelugur minta dibentangkan secara terperinci, di mana Yang Berhormat Tasik Gelugur mengatakan bahawa anti persaingan ini, ya, apabila berlaku kartel inilah yang mengawal harga sebenarnya. Sebenarnya Datuk Yang Dipertua, ada banyak faktor-faktor yang mengawal harga barang. Antaranya ialah kos bahan mentah, kos of production dengan izin Datuk Yang Dipertua, ya, kos pengangkutan, kos pekerja. Dia ada banyak perkara-perkara, faktor-faktor yang menentukan kepada harga barang, sesuatu barang itu, bukan setakat apa orang kata terberlaku kartel dan sebagainya, ya. Jadi Datuk Yang Dipertua, kita boleh bincang lagi dengan Tasik Gelugur, ya, berkenaan dengan isu ini sebab ada banyak faktor. Ya, cuaca, nilai wang kita, import bahan mentah. Ya, jadi ini semua merupakan rumusan kepada keseluruhan yang menentukan harga satu-satu barang. Jadi itulah saya harap menjawab soalan Tasik Gelugur. Terima kasih. Kota Melaka.